Baik, kita bersama di segmen Tamu Bahasa ya akan menyentuh mengenai dengan majalah Mekar membantu perkembangan minda kanak-kanak. Seperti dikongsikan, rasanya kalau sebelum ada ledakan teknologi, semua orang kenal ni apa dia majalah Mekar. Terlebih Betul. lagi kalau adik-adik kita ni di sekolah rendah dan juga menengah ya, sekolah Ha. ataupun majalah Mekar ini pastinya pernah dinantikan dan juga dilihat, dibaca dan sebagainya. Betul, itulah sebenarnya sebut mengenai dengan majalah Mekar ni memang antara kita ni mesti ramai yang tahu dan kita ni ianya boleh dikategorikan sebagai legend lah tu di negara kita ni Betul. ya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini bersama dengan kita Muammar sudah pun Betul. kita hadirkan di studio pada Betul, pagi. alhamdulillah itu Yang Mulia Awang Muhammad Khairul Hazmi bin Ali Yusof, pengarang ya bagi tajuk kita pada hari ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Sehat. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, mungkin dapat diterangkan sedikit latar belakang mengenai dengan majalah Mekar. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Television Brunei di atas ruang dan peluang ini bagi saya mengongsikan satu tajuk iaitu majalah Mekar membantu perkembangan minda kanak-kanak. Sebelum kita menyentuh lebih mendalam mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, saya akan mengongsikan terlebih dahulu secara ringkas latar belakang majalah Mekar. Majalah Mekar merupakan satu-satunya majalah kanak-kanak yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1967. Kalau diimbas kembali sejarahnya, Mekar bukanlah nama satu-satunya yang dicadangkan. Antara beberapa nama yang dicadangkan termasuklah kancil, pelanduk dan gajah. Namun akhirnya nama Mekar dipilih kerana ia melambangkan perkembangan, keriangan dan pertumbuhan kanak-kanak yang sihat. Antara objektif penerbitan majalah Mekar ini ialah untuk mengisi kekosongan dari segi bahan bacaan kanak-kanak di negara ini, untuk membimbing dan menolong para pembaca untuk melatih diri, mengasah dan mempertajam pena dalam lapangan karang mengarang, untuk memperkembangkan semangat cinta kepada pelajaran, untuk menyuburkan dan menghidupkan kecenderungan serta kegemaran yang terpendam dalam jiwa kanak-kanak, dan untuk membina semangat kasih dan cinta kepada negara. Untuk makluman penyampai dan para penonton di luar sana, majalah Mekar terbit sebulan sekali iaitu 12 kali keluaran dalam satu tahun dengan sasaran utama pelajar-pelajar sekolah rendah. Alhamdulillah, majalah Mekar masih berjalan sehingga sekarang dan usianya sudah mencecah 57 tahun. Dan sehingga sekarang jumlah bilangan majalah Mekar yang telah terbit sudah mencecah 488 bilangan. Ya, alhamdulillah. Itulah ya. Nama terawal ya, sebelum Mekar ataupun Nama sebelum dipilih, cadangan. nama cadangan ya, pelanduk dan gajah. Jadi majalah yang terkenal dengan tagline-nya kita ni majalah pelajar pembawa semangat baru. Jadi mungkin dapat diulaskan gambar yang kita kongsikan pada pagi ini. Itu gambar yang di sebelah yang ada terpampang pada skrin itu merupakan gambar yang di sebelah kiri yang warna hijau itu merupakan majalah terbitan yang awal sekali, keluaran September November 1967 yang baru dikeluarkan dicetak tu, semula. Kemudian yang di sebelah kanan tu merupakan yang terkini lah. Yang tahun terkini. 2024. Jadi perbezaannya lah. Perbezaannya perbezaannya. dari segi ilustrasi, reka bentuknya. Malah juga kadang-kadang biasanya kalau kulit buku ni ia menjadi satu tarikan benda bila melihat kalau dulu memang macam kuranglah menarik, tapi ia mengikut daripada zaman berkenaan. Bagaimana kalau ada lukisan-lukisan memang satu kejanggalan, tapi sekarang ia lebih mendekati kepada
penuntut kita ni ataupun kanak-kanak ya zaman sekarang ini. Betul sekali. Itulah sebenarnya tidak sangka ya, majalah Mekar ini sudah wujud 5 dekad. Apa yang kita ni sudah pun mencapai 5 dekad ya. Banyak nostalgia sebenarnya ni majalah Mekar ni, terutama sekali di zaman kanak-kanak sejak dahulu lagi. Dan mudah-mudahanlah ianya akan menjadi salah satu daripada majalah yang sentiasa ada di hati kanak-kanak sehingga ke generasi sekarang. Jadi tadi Tuan ada menyatakan majalah usia majalah Mekar ini sudah pun mencecah 57 tahun. Jadi apakah antara usaha Dewan Bahasa dan Pustaka ya dalam menyebarluaskan majalah Mekar sehingga mampu bertahan sehingga 5 tahun ataupun 57 tahun dan juga mencapai 5 dekad ni. Mungkin dapat dikongsikan ni Tuan. Alhamdulillah, tanpa kita sedari majalah Mekar sudah melalui 5 dekad. Bermula dari tahun 1967 sehinggalah sekarang, seperti yang saya nyatakan tadi, usianya sudah mencecah 57 tahun. Sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha yang dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengekalkan dan menyebarkan majalah Mekar kepada golongan sasaran, khususnya kanak-kanak sekolah rendah. Antara lain usaha yang dibuat ialah dengan mengadakan peraduan menulis karangan majalah Nendong Mekar Juara Pelajar yang diungkayahkan oleh unit majalah kanak-kanak dan remaja, bahagian sastra dan majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Peraduan tersebut dianjurkan sebagai aktiviti sampingan untuk menyemarakkan bulan bahasa setiap tahun yang dibuat sejak tahun 1984 lagi. Ia juga sebagai inisiatif Dewan Bahasa dan Pustaka dalam usaha meningkatkan lagi penerbitan dan pengeluaran majalah melalui hasil karangan yang dibuat oleh kanak-kanak yang ikut serta. Peraduan yang diadakan setahun sekali itu menjadi salah satu platform bagi kanak-kanak dan remaja mengasah bakat dalam bidang penulisan kreatif dan bukan kreatif. Di samping itu, sebagai landasan terbaik kepada para pelajar untuk mendisiplinkan diri dalam meningkatkan kemahiran serta menguji kemampuan pelajar dalam menghasilkan karangan yang berkualiti. Peraduan ini dibahagikan kepada 4 kategori yang mempunyai golongan sasar masing-masing, iaitu kategori A, majalah Mekar bagi pelajar sekolah rendah tahun 4 hingga tahun 6. Kategori B, majalah Juara Pelajar bagi pelajar sekolah menengah bawah tahun bawah tahun 7 hingga tahun 9. Kategori C, majalah Juara Pelajar bagi pelajar sekolah menengah atas tahun 10 dan 11 serta remaja yang berumur antara 16 hingga 18 tahun. Dan kategori D, majalah Nendong bagi pelajar sekolah agama darjah 2 hingga darjah 5. Melalui penyertaan para pelajar dalam peraduan ini, secara tidak langsung ia dapat membantu meningkatkan dan menguji kecekapan kemahiran bahasa Melayu para pelajar, terutamanya daripada segi penguasaan tata bahasa, ejaan, tanda baca dan struktur ayat yang kemas. Ini sejajar dengan visi dan misi Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sebuah institusi ilmu yang mengangkat martabat bahasa, sastra dan dunia Melayu. Di samping itu juga, antara usaha yang dibuat ialah dengan membuat jerayawara ke sekolah-sekolah rendah dan menengah. Antara pengisian jerayawara tersebut ialah untuk memperkenalkan majalah dan jurnal terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka kepada pelajar-pelajar sekolah, di samping mendekatkan majalah kanak-kanak terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka kepada para pelajar sebagai bahan bacaan tambahan, memberi galakan kepada kanak-kanak untuk menghasilkan karangan untuk diterbitkan ke dalam majalah Mekar dengan kadar honorarium yang ditentukan. Itu adalah antara usaha yang dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menyebar luaskan majalah Mekar sehingga ia masih lagi bergerak sehingga sekarang. Baik, itulah ya, telah pun dikongsikan mengenai dengan majalah Mekar berkenaan. Telah pun dijelaskan mengenai dengan sedikit latar belakang majalah Mekar dan usaha yang dibuat oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menyebarluaskan majalah Mekar. Bila kita berbalik dengan tajuk kita pada hari ini, Tuan, bagaimana majalah Mekar itu dapat membantu memperkembangkan minda anak-anak? Okey, terima kasih. Misi utama Dewan Bahasa dan Pustaka ialah memartabatkan bahasa dan sastra Melayu, melestarikan tulisan Jawi dan budaya Melayu dan memperkasa budaya membaca. Jika kita amati majalah Mekar, pengisian atau ruangan yang ada dalam majalah ini ditulis dalam bahasa Melayu sepenuhnya.
ia bukan sahaja berperanan untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan penulisan yang boleh dikatakan ringan dan mudah untuk difahami oleh golongan sasaran. Malah ia juga berperanan sebagai sumber bacaan kanak-kanak untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengembangkan minda dan kreativiti mereka. Berbalik kepada soalan, bagaimanakah majalah Mekar memperkembangkan minda kanak-kanak? Pertama sekali, dari segi pengisian ruangan yang ada dimuatkan dalam majalah Mekar. Majalah Mekar ada memuatkan ruangan yang berbentuk informatif, terkini, sejarah, warisan, budaya dan sebagainya. Sebagai contoh, majalah Mekar ada memuatkan ruangan yang dinamakan sebagai ruangan tahukah kamu. Ruangan ini memuatkan tentang pengetahuan yang ringkas dan padat untuk memudahkan kanak-kanak memahamilah. Antara contoh tajuk yang pernah dihasilkan di dalam ruangan tahukah kamu ini seperti bintang terbesar di alam semesta, kereta terpanjang di dunia dan sebagainya. Dengan itu, dari segi pengisian yang ada dimuatkan dalam majalah ini bukan sahaja mudah untuk difahami, malah ia mendedahkan kanak-kanak tentang perkara baharu yang mungkin mereka tidak ketahui sebelum inilah. Selain mendedahkan kanak-kanak tentang perkara baharu melalui pengisian ruangan yang berbentuk informatif, majalah Mekar juga menjadi tempat rujukan untuk pemula yang ingin berjinak-jinak belajar menulis karangan pendek, rencana umum, rencana lawatan dengan penggunaan bahasa yang mudah dan sesuai dengan sasaran pembacanya. Terdapat ruangan yang ada dalam majalah Mekar ini boleh digunakan sebagai bahan rujukan oleh kanak-kanak di luar sana yang boleh membantu meningkatkan penguasaan bahasa Melayu murid-murid, terutama karangan. Umpamanya ruangan karangan pendek, rencana umum, alam sains dan bermacam-macam lagi boleh dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menulis karangan. Oleh itu, majalah Mekar ini bukan sahaja dapat membantu kanak-kanak untuk mengetahui perkara yang berbentuk informatif, sejarah, budaya, malah ia juga dapat membantu kanak-kanak meningkatkan penguasaan bahasa Melayu di samping membantu meningkatkan kemahiran menulis karangan. Seterusnya, majalah Mekar boleh membantu kanak-kanak dalam memperkembangkan kreativiti mereka. Majalah Mekar ada memuatkan selitan yang memberi ruang kepada kanak-kanak untuk mewarna mengikut kreativiti mereka masing-masing. Untuk makluman semua, saya merupakan salah seorang editor majalah Mekar. Apa yang saya dapati, selitan yang dihantar semula oleh kanak-kanak banyak memperlihatkan kreativiti mereka melalui selitan mewarna. Majalah Mekar juga membantu kanak-kanak mengembangkan imajinasi mereka lah. Hal ini kerana apabila dilihat pada majalah Mekar pada masa ini, semakin banyak ilustrasi, grafik, reka bentuk yang bukan hanya berperanan untuk menyemai minat pembaca kepada golongan sasaran, malah ia juga dapat mengembangkan serta meluaskan imajinasi kanak-kanak. Seperti yang kita ni ketahui tadi, ada perbezaan cetakan yang terdahulu dan sekarang kan. Cetakan pada masa ini, apa yang kita lihat tadi daripada skrin, yang pada masa kini banyak ilustrasi dan grafik yang antara salah satunya untuk menarik golongan kanak-kanak lah untuk membaca. Betul. Jadi kalau kita dapat saksikan tadi gambar tersebut ya, perbezaan dua gambar yang semasa majalah Mekar mula-mula awal diterbitkan dan juga yang pada masa kini memang banyak perubahan, transisi perubahan yang kita ni dari segi format, kandungan ya, dan juga sentiasa dikemas kini seiring dengan usianya yang sudah mencapai 5 dekad ya. Baik tuan, kita masih lagi sebenarnya dalam segmen Tamu Bahasa. Jadi awak jangan bermana, terus bersama kami di Pagi. Kita berehat seketika kembali selepas ini di segmen Tamu Bahasa.
Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam segmen tamu bahasa iaitu berkenaan dengan majalah Mekar membantu perkembangan minda kanak-kanak ya. Jadi masih lagi bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul Hazmi bin Ali Yusof, merupakan seorang pengarang dan juga editor ya dalam majalah Mekar ini. Jadi tuan sudah pun telah pun menjelaskan sedikit latar belakang majalah Mekar dan juga antara usaha yang telah pun dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini kita ini dalam sama-sama menyebarluaskan majalah Mekar ini. Jadi ada di antara penonton kita yang bertanya ni tuan, katanya bagaimana ni sebetulnya ya cara menghantar bahan penulisan dan juga lukisan untuk diterbitkan ke dalam majalah Mekar ini. Tuan silakan. Okey, terima kasih. Saya selaku salah seorang editor majalah Mekar sangat-sangat mengalukanlah orang ramai yang ada di luar sana, termasuklah tuan dan puan penyampai ini kalau akan mengantar bahan arah kami pun boleh. Sangat-sangat dialukan. Kalau cara menghantar bahan kepada pihak kami ialah bolehlah menghantar terus ataupun melalui pos ke alamat tingkat 3 bahagian sastra dan majalah, unit majalah kanak-kanak dan remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jalan Pembangunan, Lapangan Terbang, Lama Berakas, Negara Bunga Darussalam, ataupun melalui email ke alamat editor.mekar@gmail.com, editor.mekar@gmail.com. Cukup menarik juga ya. Jadi berpeluang majalah Mekar berkenaan hanya setakat daripada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja ya, ataupun pihak pengarang sendiri, akan tetapi juga bagi mereka yang berminat untuk karya mereka dimasukkan dalam Mekar juga boleh ya, dibolehkan untuk mengikutinya. Baik, adakah ada syarat-syarat tertentu bagi mereka ini, ataupun boleh sahaja apapun sahaja bahan yang mereka berikan boleh saja dimasukkan di dalam majalah Mekar? Segala bahan yang dihantar arah kami akan melalui beberapa proses dulu. So tidak ada syarat ditentukan bagi umur yang ingin menghantarlah kepada kami. Tapi sebenarnya kami lebih menggalakkan kanak-kanak lah untuk menghantar ke pihak kami untuk mereka menghantar bahan mereka lah. Sama ada bahan tersebut dalam bentuk penulisan ataupun bentuk lukisan. Bentuk lukisan pun boleh dihantar. Boleh juga. Tapi dengan syarat bahan tersebut sesuai untuk dijadikan bahan bacaan kanak-kanak dan ia tidak ada unsur yang sensitif lah. Baik, ketika ditapis itu tuan, adakah hanya setakat ditapis ataupun dibantu kepada si penghantar ini? Mungkin ada kesilapan daripada penulisannya kah, ataupun bagaimana? Kalau biasanya kami akan menapis tu akan melalui beberapa proses dulu lah. Editor akan ada beberapa editor lah akan melihat terlebih dahulu. Kemudian jika sekiranya ada yang ada kesalahan yang perlu diperbetulkan, maka pihak kami akan menghubungi penyumbang untuk memperbaiki lagi dulu sebelum dihantar. Jadi ada kerjasama. Ada kerjasama. Bantuan juga, maklum sajalah tadi seperti yang tuan maksudkan tadi, kalau boleh kanak-kanak memang ada saja mungkin ada perubahan-perubahan yang perlu dikemas kini ya. Memang ini satu usaha yang baik Juni kepada ibu bapa mendidik anak-anak mereka untuk berani mencoba, Mahirah. Betul sekali. Jadi tuan, sebagai tambahan ni sebelum kita menutup ya segmen tamu bahasa kita nanti. Jadi kalau kita melihat yang nama Mekar ni dipilih ni, kenapa mungkin dapat dikongsikan kenapa nama Mekar ni dipilih sebagai nama majalah, dan kalau kita melihat seekor semut dipilih menjadi maskot ya untuk majalah Mekar ni. Jadi mungkin dapat berkongsi sedikitlah. Kan tadi katanya awal-awal pilihannya pelanduk dan gajah. Mengapa semut itu bilang menjadi ikonnya? Itu nama kepada majalah itu diambil Mekar. Tapi maskot kenapa semut? Kenapa semut ni? Seperti yang kita tahu, semut ni binatang yang suka bekerjasama, suka tolong-menolong, suka membantu, suka bergotong royong. Sebab itu melambangkan kanak-kanak supaya lebih bersemangat dalam
menghasilkan karya dalam apa untuk menghasilkanlah segala karya dalam karangan itu. berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah ya. Itulah boleh dapat kita ni jadikan perumpamaannya tu, Muhammad. Jadi mungkin untuk akhirnya ni Tuan mungkin dapat berkongsi sebagai kesimpulan daripada tajuk yang kita bawakan pada pagi ini. Silakan. Okey, sebagai kesimpulan daripada perkongsian pada pagi ini, seperti yang saya kongsikan tadi, majalah Mekar merupakan satu-satunya majalah kanak-kanak yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1967 yang antara lain bertujuan untuk mengisi kekosongan dari segi bahan bacaan kanak-kanak di negara ini, di samping mendorong para pembaca untuk melatih diri, mengasah dan mempertajam pena lapangan karang mengarang. Majalah Mekar termasuklah majalah lain seperti Juara Pelajar, Nendong, Bahana dan Pangsura menjadi landasan bagi generasi muda dalam meningkatkan kemahiran mereka dalam menulis karangan dan seterusnya, menjadikan penulisan sebagai suatu profession pada suatu hari nanti insya-Allah. Generasi muda seharusnya sentiasa mengambil peluang dan ruang menyalurkan bakat dan menajamkan mata pena mereka menerusi majalah-majalah ini. Di kesempatan ini juga, jika Biskita ingin mengikuti segala kegiatan kami, Biskita bolehlah follow media sosial kami melalui Facebook, iaitu Bahagian Sastra dan Majalah, atau Instagram rasmi kami @dbp Brunei atau @Bahagian Sastra dan Majalah. Terakhirnya, jika pihak sekolah yang teringin untuk mengundang kami bagi mengadakan jerayawara dalam membarigakan majalah kepada anak-anak sekolah, Biskita boleh terus menghubungi ke talian 2382511 sambungan 199 200 atau 203 atau melalui email yang dinyatakan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih juga kita ucapkan ya bersama kerana berkesudian ya Tuan Muhammad Khairul Hazmi bin Ali Yusof kerana mengkongsikan mengenai dengan majalah Mekar, di mana ia memang sangat membantu perkembangan minda anak-anak zaman sekarang ini. Kalau dilihat mereka ini mudah sahaja menggunakan teknologi dan juga sebagainya, tapi perkembangan mereka ada yang sedikit tersasar kerana terlalu dewasa hingga kan mereka sukar untuk menapis. Jadi dengan adanya bahan-bahan sedemikian, ini akan dapat lagi memudahkan anak-anak untuk berkembang dengan secara sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada Tuan Muhammad Khairul Hazmi bin Ali Yusof, seorang pengarang. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.